Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pada petang ini. Saya yang kedua lah. Baik, sebelum kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Terima kasih, selamat datang kepada semua peserta. Saya nampak yang datang pagi tadi pun masih dengan kita pada petang ini. Jadi Alhamdulillah kita temukan sekali lagi untuk perkongsian yang kali yang ke saya sebenarnya tak dapat keep track dah berapa sebenarnya. Banyak dah, sudah 30 lebih dah kan perkongsian kita USCP di PPD Hulu Perak ni pada setiap hari Sabtu ataupun hari Ahad. Jadi sehari ni kita berbesar hati menerima kedatangan Cikgu Ruth dari Manjung. Memang susah sangat nak dapat Cikgu Ruth ni sebenarnya. Sebab tu terpaksa buat petang ni juga. Tak ada masa dah Cikgu Ruth tu. Sebab apa? Cikgu Ruth banyak sangat perkongsian kan. Jadi tak apa. Teruskan saya izinkan saya memberi sedikit housekeeping. Jadi pada petang ini seperti biasa saya akan letakkan link kehadiran di ruang chat dan juga ruang diskusi di bawah, dan kita akan bersiaran dalam tiga platform. Satu, platform USCP PPD Hulu Perak, yang kedua platform Cikgu Ruth sendiri, dan ketiga di Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Perak. Jadi tiga saluran, tiga platform yang kita sampaikan perkongsian yang terbaik ini, amalan terbaik ini. Baik, seperti biasa link kehadiran bila cikgu isi link kehadiran akan dapat terus CJ seperti biasa, dan SPL KPM saya akan masukkan dalam LDP seperti biasalah. Saya akan masukkan, cikgu tak payah masukkan, saya akan masukkan. Baik, sedikit mengenalan mengenai Cikgu Ruth. Cikgu Ruth memang seorang guru yang sangat hebat. Memang siapa tak kenal Cikgu Ruth, memanglah kan, memang terkenal sangat. Cikgu Ruth Ling Wang Ling option matematik, cikgu ajar matematik dari SK Seri Bayu Seri Manjung Perak. Baru berusia 27 tahun, muda lagi Cikgu Ruth ni. Beliau merupakan guru penyeras bestari JU Digital Daerah Manjung, Facilitator Digital Learning Negeri Perak, ahli akademik YouTuber Malaysia, Class Point Certified Trainers. Hari ini kita buat Class Point kan, dan My Viewboard Trainer. Mungkin lepas ni kita akan jemput pula Cikgu Ruth untuk My Viewboard pula kan. Kalau kesempatan lah, Cikgu Ruth banyak sangat program, jadi kita terpaksa beratur ni, tunggu giliran ambil number kan. Baik, saya rasa itu saja daripada saya. Saya serahkan dan juga tak lupa Cikgu Yusof yang rakan sentiasa bersama-sama dengan kami, dengan USCP PPD Hulu Perak, yang pencetus kepada program-program amalan terbaik USCP Hulu Perak. Tak dapatlah saya nak cakapkan terima kasih banyak-banyak pada Cikgu Yusof kerana telah membawa ramai penceramah ke dalam USCP PPD Hulu Perak. Baik, tanpa membuang masa saya serahkan pada Cikgu Ruth bersama dengan Cikgu Yusof. Dipersilakan. Okey. Baik, saya ambil sikit saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang rakan-rakan alam maya sekalian. Saya doakan rakan-rakan semua dalam keadaan sihat sejahtera. Bersyukur kita. Saya suka hati pada petang ini saya dapat bersua muka bersama dengan Cikgu Ruth. Sebelum ni kita hanya bertelegram saja. Dan saya sebenarnya, kalau contoh, saya jatuh cinta dengan Class Point sebab tu saya mencari sifunya saya cari sampai jumpa, dan Alhamdulillah saya dapat bawa pada petang ini. Dan saya sebelum Cikgu Ruth nak ceritakan, bagi saya sebenarnya respon saya banyak berbingkil dengan para pelajar di seluruh Malaysia. So respon daripada pelajar memang kata Class Point sangat-sangat menarik dan begitu interaktif dan meningkatkan minat pelajar dalam hadir dalam kelas PDPR kan. So saya harap segala perkongsian yang disampaikan tu kita akan ambil dan saya pun nak belajar lagi, walaupun saya dah banyak kali berulang-ulang kali saya tengok video kelas Cikgu Ruth yang lain, saya berulang-ulang kali untuk saya faham, dan hari ini saya nak dapat hands on sendiri daripada Cikgu Ruth ya. So silakan Cikgu Ruth, kita nak dengar apa itu Class Point. Silakan Cikgu Ruth. Okey, terima kasih kepada Cikgu Yusof daripada SNK Sultan Adlan Shah Lenggong
yang juga merupakan host untuk menjemput saya ke atas Maya ini untuk berkongsi dalam sesi perkongsian amalan terbaik USTP Hulu Perak. Sekali lagi terima kasih kepada USTP Hulu Perak untuk memberikan platform di mana sama-sama para pendidik, para guru, para penonton dapat sekali bersama, bersama dengan kita di dalam ruang maya ni, di atas di mana kita akan siaran 3 platform, channel USTP, channel saya dengan Facebook PPD Hulu Perak. Jadi salam berjumpa, salam berkenalan semua cikgu daripada saya rasa seluruh Malaysia ni. Bukan saja para pendidik daripada Hulu Perak tapi ada juga daripada Sabah, saya nampak ada daripada Kedah. Salam berjumpa. Dan saya nak buat survey sikit. Kalau para penonton ataupun para pendidik merupakan kali pertama untuk dengar aplikasi ClassPoint, sila typekan 1. Typekan 1 dekat ruang chatting. Kalau anda merupakan kali kedua ataupun pengguna lama untuk ClassPoint, typekan 2. Dah pernah guna. Supaya saya dapat sikit survey di mana cikgu-cikgu ni ramai yang dah pernah guna ataupun yang tak pernah guna. Saya nampak dekat ruang chatting ni banyak yang 1 ya. Ada yang daripada Johor, salam sejahtera, selamat berjumpa cikgu-cikgu. Dan ada juga sebilangan cikgu daripada Selangor. Saya nampak. Dan kita nampak ada yang ramai juga yang 2 ni. Macam Cikgu Yusof ni dah pernah guna, dah pernah explore. Mungkin kita boleh tambah-tambah sikit lah. Kalau cikgu guna dalam kelas cikgu, guna dalam Google Meet, mungkin ada yang cikgu jumpa ada masalah, ada isu-isu teknikal, dan kalau boleh saya akan bantu jawab. Kalau tak boleh pun jangan susah hati sebab nanti kita akan send link untuk grup Telegram, untuk grup Telegram ClassPoint dan juga Facebook ClassPoint. Di situ kita ada pegawai teknikal, pegawai teknikal ClassPoint yang boleh bantu cikgu. Kalau boleh bantulah sampai boleh selesailah masalah cikgu ya tentang installing. Salam jumpa daripada Johor, cikgu daripada Johor. Hai. Mungkin anda merupakan kali pertama untuk jumpa dengan saya Cikgu Ruth. Dan saya akan naikkan skrin saya ke atas sini. Kejap ya, kita akan share skrin. Jadi kita rasa meriah sangat kita berjumpa pada hari ini petang. Dan saya nampak lebih kurang ada, saya rasa ada 300 ya, 300 sedang watchingnya. So Tanya dan tadi host kita Puan Anis, moderator kita dan juga host kita Puan Anis daripada USTP PPD dah kenalkan saya. Sebenarnya saya bukan umur 26 tahun ni. 26 tahun tu experience pengalaman mengajar. Nampak muda. Orang muda je pun percaya. Tak. Dah tua dah. Dah ada pengalaman mengajar selama 26 tahun ni. Dan kini saya berkhidmat di SK Seri Bayu dan merupakan guru penyelaras Pestari, option matematik dan juga facilitator di Negeri Perak dan juga daerah Manjung saya. Dan ClassPoint dengan My Viewboard Trainer. So saya akan mau bawa kepada anda khas hari ini untuk ClassPoint, aplikasi ClassPoint yang boleh digunakan bersama dengan PowerPoint. Dan ini merupakan berita gembira ya. Berita gembira kepada semua para penonton dan juga para pendidik yang bersama dengan kita di atas talian hari ini. Anda akan dapat special 1 bulan percuma. Percuma. Ni dah type salah ni. 1 bulan percuma Account Pro ya. Account Pro straight away. Kejap nanti sampai penghujung saya akan bagi QR code di mana cikgu boleh scan dan cikgu akan dapatkan kod untuk isi ke dalam account cikgu dan untuk di-upgradekan ke Account Pro.
Okey, tapi pastikan cikgu kena sign up dulu ya. Sebelum tu kena sign up dulu dan akaun cikgu adalah basic. Okay, yang juga merupakan free. Tapi akaun pro ni adalah kena bayar. Sebenarnya kena bayar ya, kena beli. Tapi hari ni kita akan percuma untuk semua peserta. Semua peserta yang bersama dengan kita di atas talian hari ini ya. Okey, dan kita ada cabutan bertuah juga. Cabutan bertuah untuk seorang yang bertuah, kalau kita ramai sangat kita akan split 2 kali. 2 kali maksud dia ada 2 orang guru yang bertuah. Yang bertuah akan dapat berapa? 6 bulan ni. 6 bulan langganan percuma akaun pro. Okey, tadi saya bersembang dengan Cikgu Yusof. Saya dengar Cikgu Yusof dah beli annual punya. Setahun berapa Cikgu Yusof? 443. 443 ni cikgu, bukan murah. 443 ni harga yang asal setahun. Setahun ya. Tapi hari ini, hari ini cikgu akan dapat 50%. 50% off. Okey, bahagi 2 lebih kurang RM221.50 cikgu. RM221.50. Dan jangan risau, mungkin ini cikgu akan dapat 70% juga sebab sekarang promosi Kelas Point sedang buat promosi untuk mencapai 10K di Facebook Kelas Point. Kalau kita cecah angka 10K, maka cikgu akan dapat promosi 70%. Okey, tak apalah, sama-sama kita akan guna kan. Kita akan manfaat juga ya Cikgu Yusof walaupun dah beli ni. Kita akan manfaat pada cikgu-cikgu yang lain, yang bersama dengan kita. Teruja sebab tu sanggup beli. Yes, sebab terlalu hebat. Tak nak tunggu dah Cikgu Yusof ni. Terus Cikgu Yusof beli ni. Okey. So hari ni memang cikgu bertuah, cikgu bertuah dan akan dapat juga CJ. CJ, e-CJ untuk Kelas Point. So Kelas Point akan emailkan CJ untuk cikgu. Tapi email itu mungkin cikgu tak akan dapat pada masa sekarang, mungkin bagi beberapa hari untuk terima CJ daripada Kelas Point ya. Dan sekiranya cikgu tak dapat CJ, tak dapat apa, nanti cikgu boleh tally lah saya. Kejap nanti saya akan bagi Telegram saya. Sekiranya cikgu ada masalah tak terima CJ, mungkin ada masalah tentang installation, kalau boleh saya akan bantu. Alright. So ini adalah sedikit untuk special hari ini. Okey. Pastikan cikgu stay bersama dengan kita, bersama dengan kami daripada permulaan sehingga hujung ya, sehingga hujung. Alright. So, sekarang kita akan tengok apa itu Kelas Point bagi cikgu yang letakkan nombor 1. Nombor 1 di ruang chatting. So, ini mungkin merupakan kali pertama cikgu mendengar apa itu Kelas Point kan. Aplikasi Kelas Point ni apa sebenarnya? Sama ada dia adalah aktiviti interaksi ke atau dia boleh buat apa ke kan? Okey. So sebenarnya Kelas Point ni adalah satu add-on extension untuk PowerPoint cikgu untuk PowerPoint. Bukan yang kita get add-on dekat PowerPoint. Kita tahu dekat PowerPoint ada get add-on, tapi yang ini bukan cikgu boleh dapat dari situ. Cikgu perlu install. Alright, cikgu perlu install daripada laman web Kelas Point ke dalam PowerPoint cikgu. WPS sorry tak boleh pakai. Jadi kalau cikgu nak gunakan Kelas Point mesti dengan Office. Dalam Office tu ada PowerPoint start daripada 2013 ke atas. 2013, 2016, 2019 ataupun 365. Dan sekiranya Office cikgu tak sampai 2013, saya showkan cikgu upgradekan. Cikgu upgrade ya, boleh beli di mana-mana kot, mungkin Shopee ke. So cikgu fikirlah sendiri. Alright. Dan untuk spek komputer kena Windows 7 ke atas ya. Windows 7 ke atas, saya rasa ni memang tak ada masalah lah. Kebanyakan sekarang komputer laptop memang Windows 7 ke atas. Ada yang cikgu gunakan Windows 10 juga ya. Tapi XP sorry, terlalu lama. So, Kelas Point ni sebagai extension untuk PowerPoint cikgu di mana dia akan menukarkan PowerPoint cikgu menjadi interaktif. Selama ni PowerPoint memang offline saja, memang offline.
Office online boleh ke Cikgu Ruth? Saya nampak ada soalan kat sini. Kalau office online 365 tu sorry tak boleh. Dia kena download ke dalam komputer cikgu ya. Office yang telah download di dalam komputer cikgu. Okay, so dia akan menukarkan komputer PowerPoint cikgu daripada offline menjadikan online. Okay, dan bila kita dah online, kita boleh buat aktiviti interaksi bersama dengan murid. Dulu tak boleh. Kalau dulu nak buat aktiviti interaksi, saya masih ingat lagi saya gunakan animation, lepas tu kita klik, lepas tu dia akan pergi ke slide. Oh betul, atas salah kan Cikgu Yusof kan? So sekarang tak payah. Tak payah cikgu tak payah createkan slide macam tu. Cikgu cuma gunakan fungsi yang terdapat daripada class point terus embed ke dalam slide cikgu. Dia ada 5 jenis 5 jenis. Nanti kita akan main bersama dan cikgu akan tahulah macam mana fungsinya. Alright, okay. Dan kalau sekiranya cikgu tengok di paparan saya, cikgu akan dapat paparan saya tak berapa sama ya. Sebenarnya saya buka, saya buat dekat PowerPoint ni tapi Cikgu Ruth punya PowerPoint ada sikit tak sama. Sebab di hujung sebelah kanan ada benda lain. Di bawah sini ada toolbar dia. Tak sama dengan PowerPoint yang biasa yang kita pakai. Kat sebelah bawah kanan pun ada benda. Sebelah kiri pun ada juga benda lain. So ini adalah sebab saya dah install ClassPoint. So dia dah tukar menjadi macam ni di mana kita boleh menggunakan pen dia untuk annotate. Okay, untuk annotate. Okay, dia ada highlighter kan. Kita boleh bulat masa kita nak ajar. So ClassPoint ni sebenarnya kita boleh gabung dengan Google Meet ya. Kita boleh gabung bersama dengan Google Meet. Ataupun sekiranya cikgu tak nak buat Google Meet. Cikgu kata saya nak WhatsApp dengan Telegram, voice chat. Boleh tak? Boleh cikgu, tak ada masalah. Kalau cikgu tak nak guna Google Meet, tak ada masalah. Cikgu tetap juga hantar link. Okay, hantar link kepada murid untuk menyertai aktiviti interaksi cikgu tanpa Google Meet. Cuma kalau tanpa Google Meet dia ada kekurangan dia lah. Kejap nanti saya akan tunjuk ya. So yang penting guru murid mesti kena online. Sebab bila kita buat aktiviti interaktif dia memang online. Okay, dia kena gunakan line internet. Okey, saya nampak di sini Cikgu Rohaiza tanya kalau dah install ClassPoint, PowerPoint biasa akan jadi ClassPoint juga. Ya, dia akan jadi macam paparan yang tak sama macam sekarang. Okey, kalau saya buka satu page yang kosong, Cikgu nampak di sini paparan ke atas ada benda. Ini sebenarnya PowerPoint. So dia akan tambahkan bar di bawah. Okey, dia akan tambahkan bar ni. Okey, sebelum ni memang cikgu tak jumpa dekat slideshow. Sebab sekarang saya buka slideshow. Yang ni adalah slideshow. Slideshow. Kalau cikgu tengok PowerPoint saya, inilah PowerPoint dia. Ini PowerPoint. Alright? Ini PowerPoint. So, bila saya masuk ke slideshow, dia ada bar-bar yang lebih. Bar tu akan jadi lebih. Dan jangan risau, kalau cikgu ada PowerPoint yang lama-lama pun dia akan tukar macam ni. Dia akan tukar macam ni ya. Alright. So, dia ada fungsi annotator. Annotate, kita boleh annotate di atas dan annotate ni melekat di atas slide. Bukan melekat di atas screen. Kalau di atas screen, kita tukar annotation dia masih ada lagi. Tapi kalau cikgu nampak di sini, dia akan melekat di dalam slide saya. Okay. Dan dia ada juga name picker. Name picker ni kat sini. Tapi sekarang, kita nampak ada juga cikgu yang join masuk ni, Cikgu Yusof. Ini mesti cikgu yang pakar-pakar ni dah masuk kat sini. Ni name picker dia. Okay, sebenarnya kita boleh buka salah satu kan. Kita nampaklah murid ni SK Grill. Kita boleh panggil lah dia jawab soalan. Kok yang Cikgu Wan, kita boleh panggil. So ini adalah name picker. Alright, kita nampak ada satu soalan kat sini. ClassPoint yang saya install efek PC saya menjadi lag. Yes, mungkin. Kalau cikgu punya PC spek dia lama ataupun dia tak ada space yang banyak, sebab bila kita loading ClassPoint ni dia akan menjejaskan display card, dia akan menggunakan line internet macam tu. So cikgu pastikan cikgu punya PC mungkin kena upgrade ke ataupun cikgu punya line adalah
okey punya. Okey yang boleh loading cikgu punya PowerPoint. Tapi jangan risau kalau cikgu tak nak gunakan ClassPoint, cikgu just sign up saja. Nak guna cikgu sign in balik ya. Okey, nak tahu macam mana guna murid guna ClassPoint dengan WhatsApp dan Tele. Cikgu kejap nanti kita akan main dan cikgu akan dapat tahu macam mana fungsinya. Macam mana fungsi kejap Okey. Alright. So, ClassPoint dengan Google Meet dan tanpa Google Meet. Okey? Dengan Google Meet dan tanpa Google Meet. Okey, kalau dengan Google Meet, biasanya bagaimana murid interaksi? Tadi ada yang tanya bagaimana kita nak tahu murid tu nak guna ClassPoint bersama dengan kita. Okey, kita akan hantar link. Okey, macam Kahoot lah. Kalau nak main Kahoot, nak main Quizlet, kita kena hantar link. Dia ada link dia, www.classpoint.app. Kalau app maksud dia itu tengah buat interaksi. Itu tengah buat interaksi. So cikgu boleh hantarkan link dan juga dia punya class code. Dia ada class code dia. Cikgu boleh hantar di ruang chatting di Google Meet. Kalau tanpa Google Meet, cikgu boleh hantar di ruang ataupun group. Okay, group kelas cikgu dalam WhatsApp ataupun Telegram. Okay, Telegram. Alright. So kalau line, memang dua-dua kena pakai line ya. Kalau on Google Meet pun kita kena line, guna online. Tanpa Google Meet pun kita kena online. Tapi cikgu pastikan cikgu kalau tak guna Google Meet, cikgu kena buka slideshow macam saya. Kalau cikgu tak buka slideshow macam saya, murid tak nampak. Okay, murid tidak akan nampak. Okay, masa sign up ClassPoint kena pilih K12 ke boleh pilih K12 lah kalau kita sekolah rendah ataupun sekolah menengah boleh pilih K12. Okay, dan whiteboard, okay, whiteboard yang macam tadi, yang ini kita boleh bawa whiteboard ni pada bila-bila masa kita nak tulis. Alright, so kita nak tulis, kita boleh keluarkan whiteboard. Kita tak payah nak exitkan slideshow, nak tambahkan slide lagi, tak payah. Terus dia ada whiteboard kat sini. Dia ada board warna hitam juga. Kalau warna hitam mungkin kita gunakan kuning lah. Nampak tulisan dia. Okay. So ataupun kita boleh masukkan background sendiri. Cikgu nampak kat sini saya dah masuk 2 background. Sebenarnya yang default adalah putih, merah, putih, hitam dengan yang garisan. Yang bawah 2 tu saya tambah sendiri. So cikgu boleh tambah lah kalau nak gunakan kertas graf ke apa ke, cikgu tambah sendiri ya. Alright. So bila whiteboard di Google Meet, apa yang cikgu conteng di atas ini murid boleh nampak sebab murid nampak di Google Meet. Tapi kalau cikgu tak gunakan Google Meet, cikgu gunakan Telegram, cikgu gunakan WhatsApp, pastikan cikgu kena exit slideshow, masukkan slideshow. Kecuali Telegram voice chat. Voice chat dia memang present juga. Dia present macam Google Meet lah. So dia akan nampak annotation. Kalau cikgu tak present Google Meet, okay, murid masuk ikut APP, murid tak nampak annotation kecuali cikgu exit slideshow. Bila kita exit, dia akan tanya keep annotation atau discuss. Saya showkan cikgu keep. Cikgu mesti keep ya. Keep. Dan cikgu masuk sekali lagi slideshow, barulah murid akan nampak annotation cikgu. Ini sedikit dia punya kelemahan sikit. Okey, ataupun whiteboard sama. Dua benda ni sama ya. Okey, sama. Cuma suara cikgu kalau dengan Google Meet boleh dengar. Kalau tanpa Google Meet tak boleh dengar lah. Mungkin cikgu kena bagi arahan melalui Telegram ke ataupun melalui WhatsApp. Okay. Sebab murid tak boleh dengar suara cikgu dan tak nampak muka cikgu kan. Kecuali cikgu pakai Telegram voice chat. Okay, setakat ini ada apa masalah? ClassPoint boleh guna tak dengan Microsoft Teams? Boleh cikgu. Microsoft Teams cuma present sahaja. Dia macam Google Meet. Kita akan present bahan kita. Bahan kita di mana? Bahan kita duduk di PowerPoint. Okay, ClassPoint duduk bersama dengan PowerPoint cikgu. Bersama dengan PowerPoint ya. Okay.
Alright, so kita akan try untuk buat aktiviti interaksi. Okay, kita akan try main ya. Kita akan try main sekejap. Okay, saya minta host untuk hantarkan link ke dalam ruang chatting supaya sama-sama kita boleh masuk ke dalam aktiviti interaksi. Okay, kalau cikgu nampak di sini, kod kelas saya adalah 48081. Okay. Kalau dengan handphone, murid kita akan panggil dia type classpoint.app dekat browser ya. Dekat browser, lepas itu akan typekan class code kita 48081. Okey, mungkin ada yang murid yang tak erti, so saya showkan kalau boleh, cikgu akan tunjuk sekali lah. Cikgu akan tunjuk sekali dengan handphone supaya kita boleh share dengan murid. Okey, saya ada install satu aplikasi panggil LessView ya. LessView ini akan berkongsikan paparan kita di dalam komputer kita. Okey, so murid akan nampak. Okey, kejap ya. Saya akan tarik keluar skrin handphone saya. Okey, kalau cikgu nampak ini skrin handphone saya nampak. Ini skrin handphone. So kita boleh tunjuklah bagaimana nak masuk ke dalam ClassPoint murid, taiklah ataupun ambil lah kod yang cikgu hantar dekat Google Meet. Lepas tu murid masuklah kod dia 48081, taiklah nama, tekan join. So ini adalah cara di mana kita tunjuk bagaimana menggunakan dengan handphone. Sebab saya rasa sekolah menengah tak ada masalah, sekolah rendah ada masalah sikit. Kita kena gunakan paparan macam ni, paparan handphone ni. Okey, so sekarang maksimum dah reach dah. Okey, untuk pro kita boleh terima sampai 200 peserta. So cikgu-cikgu yang lain yang di luar tak sempat nak masuk, jangan risau. Kita akan buat sesi kedua, kumpulan kedua. Ingat, ini adalah kumpulan satu. Okey, kumpulan satu dah stay kat sini. So saya dah boleh nampak ada 200 orang kat sini dah. Ada 200 peserta kat sini. So ini handphone saya letak sebelah sikit supaya cikgu nampak handphone saya. Okey, bila saya belum start lagi untuk aktiviti interaksi, cikgu nampak cikgu tak boleh buat apa dengan handphone. Cuma cikgu boleh save slide saja. Kalau murid nak savekan slide kita boleh minta dia save macam ni lah. Dia akan download. Tapi slide ni tak ada benda. Mungkin tak ada maklumat. Kalau slide yang ada maklumat, kita boleh minta dia save slide macam ni. Tapi dia cuma boleh save sekeping saja. Kalau cikgu nak dia save banyak keping, dia ada cara dia. Okay, ada cara dia. Kejap nanti saya akan tunjuk ya. Okay, kita akan main dulu ya. Kita akan main dulu. Okay, jadi ini adalah cikgu dekat handphone. Okay, dan bila saya tukar slide yang kedua, cikgu nampak dekat handphone cikgu pun akan keluar slide yang kedua. Nampak? Okay. Dia akan ikut slide dekat PowerPoint saya. Ini adalah handphone ya. Kelas kod dia macam ni, nama. Okey, cuma dia belum lagi buat benda. Belum lagi buat sesuatu benda. Okey, jadi saya akan bagi tahu murid. Okey, sekarang kita nak buat ialah saya sediakan slide drawing di mana anda boleh menggunakan tangan, jari tangan. Kalau guna handphone lah, okey. Kok cikgu menggunakan laptop, tak apa. Boleh gunakan mouse ataupun drawing tablet. Biasanya kalau murid dia gunakan handphone, so dia akan pakai jari dia untuk lukis. Okey, so soalan ni adalah cari jalan angkasa balik ke bumi ya, balik ke bumi. So gunakan garisan untuk lukis. Okey, saya akan start slide drawing. Bila saya tekan start, okey, cikgu punya paparan pun akan hidup. Dia akan hidup. Hidup macam mana? Cikgu boleh klik open slide. Okey, klik pada open slide dan cikgu akan nampak ada banyak warna-warna kat sini. Pen punya warna. Cikgu boleh zoomkan dia dan kita boleh lukis. Carilah jalan kan. So kita boleh scroll ke sana. So inilah kita tunjuk pada murid tu. Contoh. Okey, saya buat contoh. Okey, kalau dah siap tekan submit ya. Tekan submit. Tekan submit. Okey, tekan submit. Okey. So, cikgu-cikgu lain pun kalau dah siap boleh tekan submit. Saya dah nampak ramai yang dah hantar kat sini. Cuma dekat APP cikgu hanya nampak yang cikgu punya sahaja.
Dia tak boleh nampak orang lain punya. Orang lain punya kena tengok dari paparan guru ni. Okey, saya dah nampak ada 80 orang dah submit, 84. Okey, masa ni saya tak letak timer ya. Saya tak letak timer, saya bagi masa bebas untuk cikgu jawab. Tengok elok-elok dan jawab. Okey. Alright. So saya tunggu lagi sampai 2 minit. Saya tunggu sampai 2 minit tengok macam mana. Laju cikgu kita jawab ya. Laju. So minta maaf rakan-rakan kita dah cukup maksimum 200 orang ya. Okey. Mungkin tak apa. Kita akan tukar kumpulan nanti. So ada beberapa soalan Cikgu Ruh. Tadi yang sebenarnya Cikgu Ruh dah jawab tadi. Contoh Cikgu Aida kata nak tulis tulis dalam PowerPoint tu nak guna pen ke dalam kelas point ke ataupun nak add pen huion ke apa ataupun mana-mana ni kan untuk digital pen kan. So kalau ikut dulu kalau paling kurang kalau contoh berjari pun boleh kan, pakai mouse pun boleh, nak pakai macam saya pakai Surface, nak pakai ni pun boleh, tak ada masalah kan. Okey, saya akan close ya. Okey, jangan susah hati cikgu. Nanti Cikgu Ruh akan perkenalkan dengan anda apakah drawing tablet yang Cikgu Ruh pakai ya. Kalau ada di antara cikgu-cikgu berhasrat nak beli kan, belum lagi beli, macam mana Cikgu Ruh boleh tulis dengan begitu lancar kan, sebab saya nampak saya ada pen ni. Okey, ini bukan pen yang biasa ya. Ni pen drawing tablet saya. Okey, drawing tablet. Dan kalau murid, okey, saya akan tunjuk. Mungkin murid kita boleh hadiah yang ini. Okey, kejap nanti saya akan tunjuk dalam PowerPoint saya. Ini macam stylus pen. Okey, untuk murid sebab kita kesian lah nampak murid tu tulis dengan jari kan. Okey. Alright. So di sini saya dah collect semua responses tapi saya stop sendiri sebab saya tak pakai timer ya. Bila saya tak pakai timer, cikgu kena stop. Cikgu kena stop sendiri. Dan jangan lupa lepas cikgu dah close submission, cikgu mesti kena tekan save for review. Tekan save for review dulu. Okey, bila kita tekan save for review, nampak bar dekat bawah sini dah jadi hijau. Dah jadi hijau ya. Dan kita boleh klik bila-bila masa untuk viewkan jawapan. Kalau cikgu tak klik save for review, nanti semua jawapan murid akan hilang. Okey. Cikgu tak jumpa. Dulu saya pernah buat macam tu, Cikgu Yusof. Hilang semua. Okey, cikgu ingat untuk save for review dulu ya. Dan lepas tu barulah kita tengok balik jawapan murid. Kalau kita ramai murid kat sini, mungkin cikgu tak boleh nak terang satu demi satu. So saya cadang cikgu pilih salah satu jawapan. Contohnya ini jawapan daripada Cikgu Simina Wong. Kita boleh tengok yang dia punya. Okey, sama-sama kita tengok dia punya. Dan kalau cikgu nak conteng di atas kertas yang Simina Wong ni, Cikgu Simina Wong ni, saya cadang cikgu insertkan, downloadkan dia dulu. Download sekeping ya. Sebenarnya dia ada fungsi untuk download semua keping. Kalau download semua keping, mungkin cikgu kena ambil masa lah. Kalau murid cikgu tu ramai 50 orang kan, 50 orang nanti dia akan susun dalam slide cikgu. Mungkin slide cikgu ada 10 keping, kejap tambah lagi 50, akan jadi 60 keping slide. Alright, jadi hari ini lagilah saya tak berani nak insert semua sebab hari ini tadi jawab pun ramai 100 lebih, nanti 100 lebih lah sampai slide saya. So saya insert slide dan saya akan bincang kat sini. Okey, contohnya ini okey betul. Sampai ke sini. Okey betul, tanya. Okey, kita akan sebut tanya Cikgu Simina Wong A+. Okey, itulah cara cikgu bincang jawapan untuk murid. Lepas tu cikgu nak ambil lagi jawapan, balik ke tadi, klik pada view responses, ambil lagi seorang. Kalau nak nampak ramai yang ini dia tengah loading. Okey, tapi kalau cikgu punya murid tak ramai macam ni, cikgu boleh tekan insert result at slide di atas ni, di atas. Okey, dan sekeping slide, sekeping jawapan, dia akan masuk sekeping slide. Okey, satu jawapan, satu slide. Semua slide ni ada nama-namanya.
Ada nama-nama. Cikgu jangan risau ya. Ini siapa punya kan. Kadang-kadang kita akan tanya, siapa punya ni? Okey, semua ada nama. Berdasar kepada nama yang tadi didaftarkan masuk ke dalam class point. Okey, ke dalam aktiviti class point. So cikgu bolehlah, tapi kita nampak ada yang murid gunakan pen warna hitam kan. Okey, ni guna warna hitam. Okey, kita next. Boleh next juga, dia boleh next. Next. Tengok macam ni pun boleh juga. Cikgu boleh bagi verbal punya feedback. Okay. Kita boleh bagi verbal ataupun kalau nak tulis mesti insert ke slide. Okay, saya buat sekali lagi. Tekan slide ni. Okay, tekan jawapan ni. T punya. Kita tekan bawah. Insert ke dalam slide kita. Dan dia akan duduklah kat sini dan kita boleh tanda lah. Okay, kita boleh tanda. Alright, kita boleh tanda. Okay, so ini adalah contoh bagaimana cikgu nak bincang soalan dengan murid. Okay, saya nampak ada soalan kat sini. Cikgu Hasnoliza, save for review. Jawapan akan simpan di mana? Jawapan akan simpan di dalam file cikgu. Dalam file PowerPoint ni. Kalau saya exit slideshow, inilah PowerPoint saya. Di dalam file yang ini. Alright, di dalam file yang ini. Dan di bahagian soalan yang ini. Bahagian soalan 1. Nampak dia punya hijau ni. Hijau ni maksud dia kutip jawapan di dalam tu. Okay, dia kutip di dalam jawapan di dalam PowerPoint kita. Okay, Cikgu Ruth, kenapa kelas point yang kami join tu tak jumpa slide yang di-insert oleh Cikgu? Ya, yes. Sebab tadi bila saya insert slide, cikgu yang guna APP tak nampak ya. Cikgu yang guna APP tak nampak kecuali, okay, saya tukar next. Ini cikgu nampak sekarang kan? Cikgu nampak dekat APP yang saya conteng kan? Okay, kalau saya bawa keluar handphone saya yang ni, okay, cikgu nampak. Ni yang saya telah conteng ni. Tapi tadi saya tengah conteng, cikgu tak nampak. Cikgu tak nampak. Saya kena exit slideshow, masuk balik ke slideshow, barulah cikgu akan nampak. Okay, so dekat APP, dia kena exit slideshow, masuk balik slideshow, barulah dia nampak annotation tu. Baru dia nampak annotation. Okay, ada lagi soalan tak? Yang tak boleh masuk tu sebab dia maksimum 200 orang. Yes. Sekarang maksimum ya. Dah max. Kelas ni dah penuh. Max reach. Okay. Sebab kita gunakan pro. Kalau cikgu gunakan basic, 25 orang saja. 25. Okay. So jangan risau, hari ini semua cikgu akan dapat yang pro ya. Pro 200. Okay, ada tak tinggal apa-apa soalan lagi Cikgu Yusof? Ada, nampak semuanya okey. Cuma satu lagi ya, Cikgu Ruth, yang ni sangat penting bagi untuk kita buat PBD kan, pentaksiran kan. So bagaimana contoh pelajar menjawab soalan, so kita menyimak di sini dan kita save as slide, nanti kita dah apa evidence kita kita buat kan. Sebenarnya lagi membantu kita lah. Yes. So cikgu kena save ya. Cikgu kena save. Mungkin sekarang kita tak dapat nak insert all, tapi saya cadang untuk jawapan yang ini, yang semua yang cikgu dah collect. Selepas PDPR cikgu lah insert result as slide. Okay, barulah cikgu insert result as slide dan perlahan-lahan lah cikgu tanda dan kita boleh kembali balik kepada student. Kita boleh bagi balik student akan tengok sendiri. Macam mana kita bagi balik kepada student, kejap nanti saya akan cerita ya bagaimana kita bagi balik. Alright, so kita akan test soalan kedua. Alright, cikgu yang dekat dalam kumpulan 1 ready ya. Kejap nanti kita akan tukar orang. Alright, cikgu di soalan di kumpulan 1, okay, ready untuk jawab soalan kedua. Soalan kedua adalah short answer ya. Kalau short answer, maksud dia cikgu kena type. Kena type. Tadi slide drawing kita boleh draw. So dekat APP cikgu pun akan menunjukkan slide yang kedua saya. Okay, slide kedua berbunyi, apakah yang anda perhatikan dalam gambar sebelah? Ini macam buat hipotesis lah, macam buat inference science. Okey, tak apalah. Cikgu kalau cikgu bukan guru sains, cikgu jawablah apa-apa pun tak apa. Okey, kita test sahaja. Test ya, test. Okey, sekarang saya akan klik short answer, start. Okey. Bila saya start,
barulah cikgu boleh start jawab. Barulah cikgu akan nampak ada kotak kat bawah, cikgu boleh tarik lah. Okey, nampak. Cikgu tarik lah. Okey. Tarik, lepas tu cikgu submit. Nampak ada lalat. Ada lalat. Contoh. Ini contoh saya. Okey, saya buat ayat pendek je. Okey, submit. Submit. Macam tu. Okey. So, cikgu boleh submit. Okey, yang ini juga tak ada masa countdown. Saya tak buat masa countdown. Tak apa. Saya bagi cikgu untuk try seronok untuk main dulu. Okey. Alright, kita nampak dah ada 52. Okey, ada 52, 63. Wow, laju. Okey, dan masa dia dah 50 saat. Okey, kita akan stop 60 saat ya. Kelaju sangat. Okey. Kesian pula cikgu lain kan nak try juga hantar. Okey, tak apalah. Kita bagi dia hantar. Okey. Cikgu nampak di sini ada muzik kan? Sebenarnya saya boleh stop muzik ni. Saya boleh closekan muzik. Supaya muzik ni tak kacau kita. Tak kacau. Okey. Kalau cikgu nak on muzik pun boleh. Nak stopkan muzik pun boleh. Muzik ni adalah auto ya. Auto daripada sistem ya. Cikgu tak payah nak risau pasang muzik apa. Sistem dia akan bagi muzik. Okey. Saya akan on balik. Okey, kita boleh nampak live status kat sini. Berapa orang yang dah jawab, berapa yang pending. Pending ni maksud dia belum hantar lagi. Submit ni maksud dia dah hantar. Dia dah hantar. Dan kita boleh closekan responses ataupun kita nak show pun boleh. Kalau ABC saya cadang cikgu close lah. Tak mau bagi murid tu menipu. Dia nanti dia akan ikut kawan dia. Okey. Alright, kita close submission. Okay, bila dah close submission, perkara yang paling penting ialah save for review. Jangan lupa save for review. Okay, saya akan klik save for review. Okay, lepas tu saya nak bawa balik. Okay, saya dah terklik banyak slide ni. Okay, saya nak bawa balik. Saya klik yang warna hijau ni. Cikgu nampak sekarang bar dia dah tukar jadi warna hijau. Sebelum ni adalah warna biru ya. Saya klik balik warna hijau. Dan saya boleh klik salah seorang yang macam tadi yang saya ajar cikgu. Klik salah seorang dan kita akan tengok jawapan dia. Okey, tak apa, bagi dia loading dulu. Okey, kita boleh klik salah satu jawapan dan kita boleh bincang. Tapi cikgu tak boleh annotate ya. Cikgu tak boleh annotate. Okey, ada yang cikgu tanya Filomena. Cikgu Ruth, murid-murid tak payah download, tak payah. Cuma klik link kita saja. Cuma klik link APP saja. APP yang cikgu hantar ya dengan kelas kod sekali. Kalau dah submit, can we edit every submit again? No. One time saja. Sekali je. Kecuali cikgu kena restart balik. Tapi kesianlah bila kita restart, murid lain punya jawapan pun dah habis kan. Okey, Cikgu Fatia tanya, saya try buat tak dengar bunyi sound tu kenapa? Tak dengar bunyi muzik ke tak? Tak dengar bunyi muzik kan cikgu? Kalau tak dengar bunyi muzik dekat Google Meet, sebenarnya Google Meet dia tak boleh nak kongsi audio keluar ya daripada komputer cikgu. Tapi ada caranya, ada cara. Kalau Google Meet kena betulkan setting. Ada setting dia. Ada setting dia. Okey, kejap nanti saya akan ajar. Jangan risau. Cikgu Ruh bagi semua ni. Bagi habis ilmu ni. Okey, Cikgu Ruh kalau download sekarang boleh dapat free pro? Boleh. Jangan risau. Cikgu akan dapat free. Okey, dapat free. Okey, so yang ini sama juga. Kita boleh download satu ke dalam slide kita. Dan kita boleh conteng. Okay, gunakan annotation. Tumbuhan disiram dengan susu akan mati. Yes, very good. Ataupun cikgu boleh insert result at slide. Kalau saya insert result at slide, cikgu akan nampak dia tengah insert. Dia tengah insert. Yang ini dia bukan satu jawapan satu slide ya. Dia mungkin 6 jawapan satu slide sebab dia merupakan perkataan kan. Bila perkataan dia tak guna banyak slide lah. Macam ni. Satu slide dia boleh tahan 6 orang.
Dia boleh tahan 6 round. Okey, nak tanya Cik Guru bagaimana nak dapat kelas yang boleh guna bilangan slide yang unlimited. Kejap nanti Cik Guru akan bagi QR code untuk scan ya. Untuk scan dapat pro. Okey. Tapi pastikan cikgu kena sign up dulu. Pastikan cikgu sign up. Kalau cikgu tak sign up account tak boleh guna lah kan. Alright. Nanti Cikgu Ro akan tunjuk macam mana sign out ya. Dah download tapi fail to install. Okay, compare Windows 10. Okay, tak apa. Siapa yang dah fail, nanti cikgu boleh masuk ke dalam group tally class point untuk tanya di situ. Di situ ada pegawai dia. Ada pegawai dia yang boleh jawab soalan cikgu. Okay, yang ini adalah answer yang telah saya masuk. Jadi mungkin cikgu boleh write kat sini. Ni huraikan panjang. Okay, tumbuhan memerlukan air. Ya, betul. Ni susu air dia tak hurai. Jadi hurailah. Hurai. So cikgu boleh komen macam ni. Huraikan. 2 pasu apa? 2 pasu tu nampak apa? Nampak tumbuhan apa? So cikgu bolehlah komen kat sini ya. Cikgu boleh komen. Alright. So ini adalah caranya kita bincang jawapan bersama dengan murid. Tapi biasanya saya akan buat macam ni semasa dah habis soalan. Okey, dah habis soalan. Kita dah ajar habis soalan, baru kita akan bincang. Sebab kita nak murid tengok skrin kita. Sebab kalau cikgu nampak dekat APP sekarang, skrin APP masih tak tukar lagi kan? Masih tak tukar, dia tak nampak. Dia tak nampak. Macam mana nak bagi dia nampak? Okey, semula. Okey, saya buat semula. Cikgu kena exit slideshow, keep annotation dan cikgu balik ke slideshow. Itu 2 kali buat. 2 kali buat ya. Cikgu kena buat kerja macam tu. Barulah cikgu punya APP akan keluar ya. Akan nampak. Ni akan nampak. Ni akan nampak. So biasanya saya akan minta murid jawab semua. Tutupkan APP dan tengok dekat skrin Google Meet. Tengok dekat Google Meet, cikgu tengah bincang ni. Tengok kat sini. So murid tu semua akan tumpulah perhatian tu. Cikgu tak payah nak exit masuk. Kita ubah satu lagi annotation, murid tak nampak. Kita kena exit lagi masuk balik. Jenuh kerja ya nak buat banyak kerja macam ni. Okay. Alright. So kita akan pergi nampak banyak yang jawapan yang saya dah insert kat sini. Ada insert banyak jawapan. Okay. So kita ada satu lagi soalan untuk cuba. Okay, answer boleh tak dalam bentuk gambar? Kalau cikgu nak dalam bentuk gambar, cikgu boleh gunakan 2 cara. Satu cara adalah slide drawing, sama ada murid tu boleh lukis, ataupun yang ini. Ini image upload. Cikgu boleh suruh dia minta dia upload kat image untuk gambar tersebut. Okay, saya akan clearkan bilik saya. Okay, saya akan tendang keluar ya. 200 ni tendang keluar. Masuk kumpulan 2. Jadi siapa yang telah join kumpulan 1, jangan masuk lagi ya. Kita bagi peluang untuk cikgu-cikgu lain. Kesian pula dah tunggu lama kan dekat pintu kan. Okay, saya akan tekan new class code. New class code. Ini adalah sekiranya cikgu nak guna untuk kelas yang kedua. Kalau cikgu ada kelas yang kedua, murid kumpulan kedua, cikgu bolehlah clear semua new class code. Clearkan class code yang lama dan cikgu bagilah new class code untuk student yang akan masuk kejap. Akan masuk kemudian ataupun kelas yang kedua. Okay, kelas B. Kelas A dah habis pukul 9, kelas B datang pukul 10, barulah kelas B akan gunakan kelas code yang baru. Okay, so cikgu yang tadi yang tak pernah join, bolehlah key in sekarang. Kelas code dia 20416. 20416. Okay, harap ni semua cikgu yang tak pernah masuk tadi ya. Okay, yang dah masuk tu bagilah ruang. Okay, bagilah ruang ya. Alright. Okay, kita santai-santai je petang ni. Okay. So, bagaimana nak keluarkan murid macam cikgu tadi buat? Saya tekan new class code. Tekan saja new class code kat bawah sini. Cikgu akan tendang habis semua. Okay. Jika kita guna akaun percuma 1 bulan, selepas 1 bulan boleh lagi ke aktiviti slide yang disediakan dengan akaun percuma? Boleh, tapi ada syarat dia. Okay. Untuk percuma, untuk basic, dia hanya boleh tahan 5 soalan saja. Generate 5 soalan.
dengan 25 partisipan. Tak macam sekarang lah. Kalau sekarang cikgu nampak ada ratus-ratus kan yang join kan, 115 yang join. Tapi kalau cikgu gunakan yang basic, hanya 25 orang, dia akan tulis max. Max. Kalau cikgu punya kelas kecil, tak ada masalah. Tak payah beli pun tak apa. Gunalah free. Okay. Alright. So, yeah. Cikgu Ya, satu lagi contoh lah kalau rakan-rakan yang dah pernah guna, saya pernah mengalami situasi ni. Contohnya bila kita mula-mula kita pakai kelas kod yang sama, tiba-tiba bila kita bagi dekat pelajar untuk next soalan, pelajar tu tak boleh jawab. Maksudnya cikgu tak keluar pun dia punya ni kan. So apa tindakan saya clearkan dulu buat kod yang baru. Itu contoh lah dari segi lah. Tiba-tiba dia hang kan, hang lag dan sebagainya, saya clearkan dulu yang lama tu, lepas tu buat new class code. Itu saja cara nak menyelesaikan masalah. Ya, itulah cara dia. Cara dia nak selesai ya. Okey, ada yang cikgu tanya, kalau ada soalan nak tanya murid lepas mereka exit class point untuk tengok penjelasan di GM, murid kena join gunakan class code lagi untuk jawab soalan baru ke macam mana? Okey, saya akan tunjuk kat sini handphone saya. Okey, ini handphone saya yang dah join ya. Kod saya dah keluar. Okey, saya klik yang ni. Okey, saya klik. Okey, kejap ya. Saya klik, saya pangkar. Okey, saya pangkar. Saya pangkar, saya masuk balik. Kita tengok dia boleh tak ke nak klik lagi class code tu. Nampak? Dia akan auto masuk. Maksud dia kalau dia tak clearkan cache browser dia akan auto juga masuk ke dalam yang tadi yang telah masuk. Walaupun murid tu dah close. Okay, walaupun murid tu dah tutup, tapi bila cikgu nak suruh dia jawab balik, dia akan key in class point app, dia akan jumpa balik yang kelas kod yang lama. Itu sebabnya saya kata bila dekat kelas yang B tu, lebih baik cikgu bagi new class code. Kita akan halang murid yang kelas A tadi masuk pula kemudian. Kod cikgu dah habis kelas dengan mereka kan. Lepas tu murid tu buka handphone, nampak lagi ada soalan lagi. So murid tu jawab pula. Dan kacau kita punya kelas dah. Alright, so itu caranya. Okay, untuk account free pro tu akan revert ke account basic selepas sebulan. Yes. Dia akan balik ke basic ya. Okay. So kita akan cuba untuk kumpulan kedua ni. Okay, kumpulan kedua ready ya. Ready, kita akan jawab soalan untuk image upload. Okay, sila muat naik sekeping gambar alat teknologi yang ada di sekeliling cikgu. Apa-apalah gambar teknologi. Tak ada gambar, tangkaplah gambar komputer juga. Boleh juga. Okay, saya akan klik start ya. Bila saya klik start, okay, cikgu akan nampak ada image upload. Klik to choose image. So cikgu boleh keluarlah untuk ambilkan ni gambar, choose mana-mana gambar. Okey, yang cantik-cantik, klik done. Okey, dan dia akan cropkan ini, confirm. Lepas tu dia akan hantar. Okey, dia akan hantar. Okey, so cikgu pun bolehlah hantar sekeping ni. Saya nampak ni, wow, banyak gambar yang cikgu tengah hantar ni. Kalau anak-anak saya memang suka ni image upload ni macam-macam dia hantar. Dia suka hantar dalam handphone pun banyak gambar ni. Ataupun dekat komputer pun boleh hantar juga. Kalau cikgu sekolah rendah sangat seronok. Anak saya kan dia kata cikgu dia tanya abah bila lagi nak main class point, anak saya tengok. Dia tanya bila lagi nak buat. Setiap hari dia minta supaya nak buat. Kita pula nak kena ajar dia buat class point. Sebab apa? Dia seronok main kan. Yes. Dia seronok. Sebab ada lagu kan Cikgu Yusof, ada lagu boleh dengar muzik tu kan. Dan kalau contoh kita nak dapatkan respon daripada pelajar kita kan, contoh dia buat tugasan kan, so minta dia orang upload dia punya step dalam kira. Step dalam kira. Sangat cepat. Macam saya subjek sejarah, so saya minta dia orang draftkan jawapan kan, so dia orang snap dan hantar. So kita boleh tengok terus jawapan pelajar. Okay, satu kita boleh gunakan yang upload image, satu lagi kita gunakan short answer kan, ataupun word cloud ke apa kan.
Biasanya saya pun buat macam tu, uploadkan image jalan kira lah. Kalau jalan kira tu terlalu banyak, slide drawing tu tak mampu nak tulis habis, so dia akan snapkan gambar jalan kira. Boleh juga. Okay, saya akan close submission. So, tiga soalan ni saya tak pakai timer ya. Saya tak pakai timer. Kalau cikgu pakai timer, dia akan countdown. Dia akan countdown sampai 1 minit, dia akan terus tutup lah close submission. Okay, lepas tu tekan save for review. Jangan cikgu buka dulu jawapannya, nanti terlupa nak tekan. So, biasanya saya akan suruh minta cikgu tekan save for review dulu. Save for review, barulah cikgu buka balik. Dan cikgu akan tengoklah mana satu keping gambar yang cikgu nak guna untuk bincang. Kita nampak yang ni ramai-ramai ni gambar ni. Okey, ada yang macam ni kan, dia tengah tengok tu. Ni cikgu Fiza tengah tengok, cikgu Yani, cikgu Nana, cikgu Azia, cikgu Rauda. Okey, semua ini adalah gambar. Okay, dalam bentuk gambar. Kalau murid hantar gambar ini yang ada jalan kira, kita boleh save. Okay, download kat sekeping. Lepas tu gunakan pen kita akan terang. Okay, kita akan terang. Ini adalah apa? Ini adalah drawing tablet. Contoh. Ini adalah laptop. So, kita boleh buatlah contoh di atas gambar ini dan dekat APP tak nampak lagi kecuali saya exit slideshow, masuk balik slideshow. Okay, ada yang cikgu dan tanya. Kejap saya tengok. Jika murid guna handphone biasa, boleh akses kamera terus untuk tangkap gambar. Ya. Dia boleh keluar untuk tangkap gambar. Ada tak cara untuk akses kamera di laptop dan boleh upload saja? Cikgu Yusof biasanya dekat laptop macam mana Cikgu Yusof buat? Saya upload je. Upload ya? Kalau upload. kamera dia kena webcam lah kan? Webcam. Ataupun guna kamera yang terdapat dekat laptop yang boleh tangkap gambar. Saya rasa semua laptop dia ada capture. Okay, dia ada fungsi capture dan dia boleh capture gambar. Tapi kena show lah dekat webcam tu kan. Okay, Cikgu Ruth, gambar yang upload jika salah boleh delete dan upload yang baru tak boleh. Sorry, sebab dia one way je. Ke Cikgu Yusof ada jumpa two way ni yang boleh patah balik? Tak ada kan? Sama juga tadi ada rakan kita tanya boleh tak betulkan jawapan balik kan? Tak ada, dah hantar tu tak ada dah. Tak ada betul-betul dah. So bagi tahu murid lah, okay? Bagi tahu murid sekali je hantar. Sekali. Elok-elok baru nak hantar macam tu ya. Nak sign guna MOE ke personal, mana-mana lah yang boleh. Okay, mana-mana cikgu. Alright, so kita akan tengok bagaimana cikgu nak download ya. Nak download dalam komputer mesti kena pergi ke laman web classpoint.io bukan .app ya. APP inilah adalah tempat untuk main, untuk jawab ya, untuk jawab soalan. app.app. Kalau .io ini adalah laman web dia. Pergi ke laman web, dia ada free download kat sini. Nampak dia dah tulis compatible untuk Windows 7 dan Office 2013 ke atas. Okay, cikgu isikan borang dekat sini, maklumat borang. Lepas tu cikgu klik download. Download ya, pasang di dalam komputer cikgu. Okey, bila dah pasang, cikgu akan terima panduan macam ni. Dia ada satu PowerPoint yang keluar dan cikgu boleh nampak Ignore ClassPoint di atas. Kalau cikgu tak nampak Ignore ClassPoint di atas, mungkin cikgu kena pergi ke File. Okey, tekan pada File, tekan pada Option. Okey, dan tekan Add-on. Okey, tekan Add-on. Tikkan add-on. Kalau add-on masih lagi tak boleh, Telegram lah saya. Saya akan rujuk cikgu kepada pegawai teknikalnya. Pegawai teknikal. Alright. Dan kalau cikgu nak dengan pegawai teknikal, mungkin cikgu kena tangkap gambar lah ataupun cikgu rakam video yang macam mana caranya tak boleh. Nanti helpdesk akan bantu untuk selesaikan masalah cikgu ataupun cikgu boleh email kepada support helpdesk ya. Support helpdesk ClassPoint. Okay. Jangan risau, support helpdesk dia ada dekat tab dia.
Okey, ada dekat tab. Saya tunjukkan tab dia ya. Okey, bila cikgu dah download, cikgu buka PowerPoint. Ni buka PowerPoint ya. Jangan cikgu tak buka PowerPoint. Ada yang cikgu dah misunderstanding. Dia ingat ClassPoint ni ada satu app yang lain yang kita buka dekat start komputer sana. Tak, cikgu kena buka PowerPoint je. Buka PowerPoint. Jangan buka WPS. Jangan buka WPS ya, PowerPoint. Alright, dekat PowerPoint ada tab baru. Dan kat sini ada sign up. Inilah tempat yang cikgu kena sign up menggunakan ID, MOE atau delima. Okey. Ataupun personal email. Mana-mana pun boleh ya. Cikgu sign up dan cikgu akan nampak, cikgu kena key in kan maklumat yang tadi yang kata K12 section kan, cikgu boleh pilih lah. Okey, kat sana dan nanti cikgu akan nampak cikgu punya account adalah basic. Okey, basic. Basic dulu ya. Dan di sebelah basic sini, di sebelah sign up ni akan tukar jadi upgrade. Okey, dan nanti cikgu dah dapat QR code daripada saya untuk free 1 bulan pro. Barulah cikgu tekan upgrade dan masukkan kod dia. Dekat sini saya rasa pun ada button upgrade kat sini. Okey, cikgu kena key in kan dia punya kod dia. Okey, dia punya kod untuk jadikan pro. Kejap nanti dia akan tukar lah. Dah key in, dia akan tukar jadi pro dan dia akan bagi tahu expired bila. Expired sebulan, lepas sebulan ya. Lepas sebulan. Tapi kalau cikgu berminat boleh belilah annual. Okey, annual plan. Alright. So next, kita tengok Ignore ClassPoint punya tab. Okey, dekat sini cikgu akan jumpa tab kat sini. Selepas sign up, cikgu akan jumpa account cikgu kat sini. Dan kedua ini adalah annotation setting dengan pen dia 5 batang dan boleh tukar color. Jangan risau, boleh tukar color. Whiteboard nak masukkan background kat sini. Cikgu boleh tambahlah background sendiri ya. Tambah kat sini. Okey, untuk tab yang ketiga, interactive quiz, ada 5 jenis soalan. Tadi kita dah main short answer kan? Kita dah main slide drawing, kita dah main image upload dan dia ada word cloud, ada multiple choice. Yang multiple choice ini, dia ada leaderboard ya. Dia ada leaderboard sebab yang ini sistem akan write. Sistem akan check, kita akan bagi jawapan betul untuk sistem tu. Sistem akan detect sendiri. Ini cikgu tak payah bincang. Bukan tak payah bincang, tak payah write. Tak payah tanda. Okay, so dia boleh jadikan competition ya. Kita boleh onkan competition mode. Dia ada satu button untuk onkan competition mode. Okay, dan word cloud yang lain-lain ni cikgu kena write sendiri. Cikgu kena bagilah jawapan sendiri, dia tak ada key answer ya. Tak ada key answer. Okay, Cikgu Ruth, masa murid submit jawapan, murid lain boleh nampak ke jawapan tersebut macam tadi, dia boleh nampak di Google Meet. Tapi kita boleh hidekan responses. Okay, macam tadi yang saya ada sekali saya tekan responses. So dia akan hidekan jawapan semua orang lain. Jangan risau ya. Dan dia ada juga satu button di mana kita boleh setkan dia untuk hidekan dia. Kita boleh set secara auto atau manual. Okey, masa kita boleh pilih picture yang mana murid hantar. Ya, kita boleh pilih. Kita nak terang yang mana satu, kita pilih lah. Macam tadi yang ini. Okey, saya revert balik. Macam tadi ini. Okey, ada gambar kat sini. Kita nak terang siapa punya, kita boleh pilih. Okey, kita pilih jawapan murid yang kita nak terang. So, kita bawa dia keluar lah. Contohnya saya pilih satu yang cantik. Okey, untuk jawapan ni murid hanya boleh nampak di Google Meet dan pastikan Google Meet kena share your entire screen sebab dia layer yang kedua Layer yang kedua. Kalau apa-apa melibatkan layer kedua, cikgu kena share your entire screen. Alright. So kalau cikgu nak bincang contohnya jawapan yang ini, kita download je. Klik pada download. Okey, dia akan masuk ke dalam slide kita. Dan kita boleh bincang lah. Contohnya salah ke betul ke kita akan bincang. Dan bincang kalau boleh cikgu minta semua murid tengok di dalam Google Meet. Kalau tak nak dekat APP cikgu kena exit slideshow. Keep annotation. Masuk balik ke slideshow. Barulah murid akan nampak dekat APP ya. Alright.
So kita dah sampai sini. Okey, lepas itu kita ada slideshow option. Pastikan semua ini tick sebab dia akan melibatkan display. Display toolbar, display class code. Jadi jangan tanya Cikgu Ruth kenapa class code ni tak ada sebab cikgu tak on kat sini. Tapi by default dia akan on lah. By default dia akan on ya. Okey, lepas tu ada review kat sini, share PDF. Ini share PDF ini, kalau cikgu nak sharekan bahan cikgu bersama dengan murid menggunakan app, cikgu boleh onkan yang ini. Cikgu tekan yang ini dan murid boleh scan dan murid boleh savekan semua bahan yang telah cikgu bagi tadi. Tapi biasanya sebab kita melibatkan perbincangan soalan kan dan cikgu nak tandakan. Okey, ada yang cikgu tanya iPad boleh guna class point tak? Saya rasa iPad punya dia bukan Office kan? Dia pakai iOS kan? Kalau iOS dia tak boleh. Dia tak boleh kecuali cikgu kena share screen ke dalam iPad cikgu. Ada cara dia untuk share ke dalam iPad cikgu ya. Di mana cikgu sharekan paparan daripada komputer terus ke dalam iPad. Okey. Cikgu Ruth, satu slide hanya untuk satu soalan ke kita boleh masuk lebih? Kalau untuk slide drawing, satu slide satu soalan. Oh, yang cikgu tanya untuk buat soalan. Kalau buat soalan memang satu slide satu soalan. Ya, satu slide satu soalan. Satu sahaja interaktif quiz yang boleh masuk ya. Cikgu tak boleh masuk dua dalam satu slide. Okey, biasanya saya akan showkan cikgu writekan dulu, cikgu semakkan, checkkan semua. Barulah cikgu klik pada file. Okey, cikgu klik pada file, cikgu tekan save as. Save as, bubuh nama baru. Nama baru. Barulah cikgu send pada student. Kenapa cikgu nak save as? Sebab kita tak nak ganggukan slide yang kita yang asal. Mungkin cikgu nak buat untuk kelas kedua. Kalau cikgu nak gunakan untuk kelas kedua, cikgu save di dalam file yang sama, nanti jawapan dia bertindih. Dia akan jadi serabut nanti. So betul cikgu save as ya, gunakan save as. Kalau nak hantar kepada murid, mungkin cikgu boleh pilih export lah. Export PDF. Okay, export keluar. Dan bagilah hantar dekat Google Classroom ke ataupun dekat tele murid. Okey, Cikgu Ruth, kalau jawapan berbentuk tulisan esei macam mana pula? Okey, untuk short answer dia ada limitation dia. Hanya boleh terima 1,500 karakter. Karakter. Esei ni rasanya panjang, cikgu kena gunalah aplikasi lain. Itu sebabnya bila para pendidik dia kena belajar banyak application ni. Okey. Kadang-kadang kita gunakan ClassPoint, kadang-kadang kita gunakan ClassKit. ClassKit pun satu aplikasi di mana dia boleh digunakan untuk buat esei. Okey, untuk buat esei. Saya tak jumpa lah nak sign up di mana di PowerPoint. Cikgu pastikan dia kena ada tekan pada Ignore ClassPoint. Okey, cikgu tekan pada tab Ignore ClassPoint dulu, barulah cikgu akan jumpa kat sini. Okay, dan sebenarnya di sini ada clear all responses juga ya, tapi dia clear sahaja namun jawapan dia masih lagi lekat. Jawapan masih lekat di dalam. Itu sebabnya saya showkan cikgu save as. Tekan pada file ni, tekan save as, nama baru. Jangan bertindih dekat PowerPoint yang asal. PowerPoint yang asal cikgu boleh gunalah untuk kelas B, kelas C, kelas D. Okay. So di sini ada help desk, ada feedback kat sini, cikgu boleh hubungilah sekiranya ada masalah. Alright. Okay, boleh. Setakat ni boleh terima Alright. So kita akan exit slideshow. Saya akan tunjukkan bagaimana cikgu nak bina ya. Okay, yang first, pastikan cikgu mesti siapkan soalan dulu. Soalan kena siap dulu ya. Jangan tak ada soalan. Soalan siap dulu. Dan kemudian kalau cikgu nak gunakan word cloud, barulah cikgu klik di atas kepala Ignore ClassPoint. Cikgu klik pada word cloud. Klik. Dia akan masuk di sini. Okey. Tadi yang cikgu tanya boleh tak buat dua dalam satu slide Okey, saya try ya. Saya try buat multiple choice. Klik multiple choice. Tak mau. Only one question is allowed on each slide. Okay, jadi satu slide
Satu sahaja jenis aktiviti interaksi. Okey, nak tanya bila kita dah save as file baru, kemudian kita gunakan file yang sedia ada untuk kelas yang lain. Yes. Adakah kelas kod dia masih sama? Kadang-kadang dia masih sama. Kalau sama, cikgu buat new class code. Tekan new class code. Alright, tekan new class code. Okay, so bila cikgu dah klik kat sini, apakah nama app share screen phone? Kejap nanti saya akan tunjuk. Okay, kejap nanti ya, cikgu Rod akan tunjuk ya. Okay. Okay, sekarang nampak tak bila bar yang ini dah masuk kat sini, dekat sebelah kanan saya ada keluar panel. Okay, keluar satu panel dan dia akan tanya question type, betul tak word cloud? Yelah betul. Kalau saya klik short answer, nampak dia akan tukar jadi short answer kat sini. Dia akan tukar. Okay. Kalau saya nak multiple choice, boleh pilih kat sini. Tapi biasanya kita akan tarik apa yang kita nak kan. Okay, kalau multiple choice, dia mesti ada number of choice. Dia ada correct answer. Cikgu kena select lah correct answer. Jadi bila cikgu select A kat sini, pastikan dekat slide cikgu ada pilihan A, B, C, D lah. Jangan tak ada pilihan A, B, C, D, cikgu set A kat sini. Kat mana murid nak pilih A tu? Okay. So, cikgu boleh klik pada competition mode. Saya cadang cikgu klik competition mode supaya yang laju, betul, maka dia akan lebih banyak daripada yang betul. Sebab betul tu ada ramai. Tapi siapa yang betul yang dapat yang markah yang banyak kan. Jadi kita boleh set lah competition mode. Okay, kalau nak allow selecting multiple choice boleh lah. Mungkin ada 2-3 jawapan kan kat sini. Cikgu boleh select kat sini ya. Okay, lepas tu kalau cikgu nak start question with slide boleh. Ini auto. Cikgu dah tukar slide kedua terus soalan dia bermula. Tapi biasanya saya tak suka. Saya nak murid dengar arahan saya dulu. Barulah saya nak klik mula. So saya tak akan on ni. Tapi kalau cikgu nak on pun boleh. Okay, minimizekan result window. Yang ni yang tadi saya kata. Kalau cikgu tak nak bagi dia tengok jawapan, cikgu boleh klik yang ni. Sebenarnya kita boleh control manual juga ya. Dan yang ketiga ini adalah timer. Kalau cikgu nak timer dia 5 minit, paling maksimal 5 minit. Tapi kalau cikgu nak lagi tambah masa, cikgu boleh tekan pada plus 15 second. Asyiklah plus yang ini. Nanti dia akan tambah lagi. Okey, saya nampak ada cikgu Sherin Senting tanya. Kalau kita dah save hasil kerja murid bagi kelas pertama dengan nama lain, adakah kelas kod yang sama akan gunakan pada masa slide untuk kelas kedua? Kalau cikgu tak tekan kelas kod baru, dia akan lama juga. Dia akan tetap di lama ya kalau cikgu nak guna kemudian lah. Tapi kalau cikgu nak guna hari kedua, mungkin dia akan lain. Mungkin dia akan lain. Okey, dia akan lain. Okay, template PowerPoint menarik ada di slide. Yes, thank you cikgu untuk sharekan di mana cikgu boleh dapat template dia untuk buat cantik-cantik. Ataupun kalau cikgu tadi nampak saya ada masuk unsur Giphy ya, Giphy for Chrome ni. Cikgu nampak animation dia tengah ni. Ni semua cikgu boleh masuk lah. Cikgu yang suka slide yang cantik-cantik ni boleh masuk lah berbagai-bagai dekat sini. Okay. So saya rasa cikgu dah faham ya. Cikgu dah faham dan di sini ada view responses. Setakat ni soalan ni tidak dijawab jadi dia tak ada view responses. Okay, apa kelebihan word cloud berbanding dengan short answer? Word cloud dia akan jadi banyak. Dia akan jadi banyak. Okay, contohnya saya tengok ada tak contoh kat sini saya buat word cloud. Okay, tak ada. Word cloud dia kalau kita pilih. Okay, saya gunakan whiteboard kat sini. Okey, contohnya ramai yang pilih Google Meet. So perkataan ni akan jadi besar. Dan sedikit saja yang pilih Telegram. Dia akan jadi kecil lah. Kat tepi ni ada yang buat Kahoot. Okey, so tengoklah tulisan apa yang boleh masuk. Biasanya kalau word cloud dia hanya single word saja. Ataupun kalau nak ayat pun sangat-sangat pendek. Ayat ada ayat panjang sikit boleh sampai 3 ke 4. Boleh, tapi taklah panjang-panjang sangat ya. So dia akan wujud macam ni lah. Dia akan wujud macam ni. Ni word cloud. Okay. So kalau cikgu klik pada Google Meet, cikgu pun akan tahu berapa orang yang tulis. Contohnya 8 orang yang bagi jawapan. Siapa 8 orang ni? Cikgu akan nampak. Okay, dekat dia punya result. Alright. So seperti tadi saya kata,
kat atas ini ada kod ya, ada kod dan ada responsesnya. Kejap nanti saya akan clear semua sebab kita nak cari orang yang bertuah ni. Okey. Orang yang bertuah. Okey, sebab kita nampak sekarang ramai cikgu yang masuk kan. So kita akan buat 2 kumpulan, kita akan cari 2 orang yang bertuah. Alright. So ini adalah tempat kita klik untuk class code. Dan kalau cikgu nak tukar class code, klik new class code ya. Klik new class code. Okey. Dan semasa cikgu onkan dia akan tengah collecting. Kalau cikgu tak nak bagi murid nampak jawapan, cikgu tekan yang ini. Responses ni ya. So cikgu akan hidekan jawapan cikgu dan dia akan nampak paparan yang ini sahaja. Dia akan nampak collecting responses, dia tak akan tunjuk jawapan. Itu dia. Okay, tambah 15 saat pun kat sini ya. Tambah 15 saat. Music kat sini. Okay. Dan inilah caranya. Okey, kalau cikgu nak sharekan suara daripada PowerPoint keluar supaya murid boleh dengar suara di dalam PowerPoint tu tadi kan lagu yang sedap-sedap. Okey, sebenarnya Google Meet dia tak sediakan kemudahan untuk sharekan suara keluar daripada komputer ya, terutama daripada komputer ataupun kalau cikgu share a window ataupun cikgu share your entire screen. Okay, biasanya ini akan hadapi masalah oleh cikgu yang buat macam ni. Share a window, share your entire screen, suara daripada komputer tak boleh didengar. Tak boleh didengar oleh murid. Tapi saya dah cuba yang ini. Ni tengah saya pasang ni juga. Okay. Saya dah cuba dan memang best. Okay, voice meter. Cikgu boleh pasang voice meter ni ke dalam komputer cikgu. Nampak macam rumit lah tapi sebenarnya dia senang saja sebab ini adalah tempat mic kita. Ini mic extra. Kalau cikgu ada mic kedua, cikgu boleh set. Biasanya saya set yang pertama dan yang ketiga ni adalah suara daripada komputer. Okay. Dan keempat ni adalah speaker. So bila cikgu dah pasang ini, onkan mic, suara komputer on, dia akan pancar ke speaker dan speaker ni akan sampai ke Google Meet dan dalam murid di dalam Google Meet, okay, boleh dengar suara PowerPoint kita. Okay, boleh dengar. So cikgu boleh refer lah ke dalam channel saya untuk voice meter. Bagaimana nak pasang voice meter. Kena download ke? Ya, kena download. Okay. Kena download. Ada cara dia ya, sangat-sangat senang. Okay, saya nampak ada satu soalan. Cikgu Ruth, kalau saya gunakan word cloud 5 soalan, multiple choice 3 soalan, 3 image bolehkah? Kalau cikgu gunakan free, ini dah 11 soalan ya. 11 soalan untuk free, no. Tak boleh. Untuk free account tak boleh. Tapi untuk pro, yes. Untuk pro unlimited. Okay. Okay. Cikgu Ruth, dia orang request nak buat ni lah Cikgu Ruth. Nak buat untuk word cloud. Oh okay, untuk word cloud. Okay. Mungkin test yang soalan yang Cikgu Ruth. Soalan ni. Dia orang nak nampak macam mana. Dia orang teruja nak main. Okay. Okay, boleh. Tak ada masalah. Okay, saya tukar yang ni ke word cloud ya. Kadang-kadang ini contoh juga tadi kan. Contoh kita boleh tukar. Saya on kan 1 minit je kau. Saya pakai timer ya. Saya pakai timer. Okay, saya kena buang annotation saya. Okay, tak apalah, buang sikit-sikit. Okay, kita akan on ya. Kita akan on dengan orang yang ada di dalam kumpulan ni. Ya. Okay, saya akan onkan dia. Okay, cikgu boleh type lah. Soalan dia apa? Apakah aplikasi yang anda paling kerap guna sepanjang PDPR? Yang paling kerap. Nampak? So kalau saya tak nak bagi murid nampak soalan, saya boleh hide. Okay. Dia tak nampak. Kalau boleh contoh supaya kawan-kawan nampak kan, ada rakan guru yang gunakan contoh Google Meet, ada rakan guru yang guna yang ayat panjang. So kita boleh tengok berapa ayat yang kita boleh bina kan. Cuba, cikgu boleh cuba. Cikgu boleh cuba agar kita nampak bagaimana bentuk sekejap lagi. Yes. Okey, kita nampak ada yang ayat yang panjang ni, ada tiga perkataan. Ya. Maksudnya dia boleh, tak ada masalah. Setakat ni saya dapat sampai 5 hingga 6 lah. 5 perkataannya.
Boleh terima lagi. Dia boleh terima lagi. Tapi mungkin dia tak panjang macam short answer kan. Kalau short answer dia lebih panjang sikit. Dia Short lebih answer lebih panjang. Okey, dah tengok timer saya set 1 minit dah stop dah. So dia dah stop. So kalau saya nak tengok balik Google Meet ni berapa orang, nampak dia ada keluar 35 ya. So saya klik Google Meet, saya nampak inilah cikgu-cikgu yang jawab Google Meet. Lepas tu mungkin saya klik Class Kit ni. Ada seorang. CWM ni yang jawab. Kalau saya klik telefon pintar ada seorang. Jadi kalau seorang tulisan dia akan jadi kecil. Okay, jadi kecil. Live worksheet dan Mentimeter dia akan jadi kecil. Tapi saya rasa saya jumpa lagi macam kalau cikgu gunakan ni, cikgu gunakan rapat Google Meet, dia tak akan sama dengan Google Meet yang tadi. Dia akan pecah jadi satu option yang lain. Nampak? Okay? Okay. So kalau cikgu nak, cikgu tekan save for review. Save for review. Dan dia hanya satu slide saja. Insertkan result as slide. Dia satu page saja sebab dia akan kumpul semua ini dalam page yang sama. So ini paling jimat slide lah. Paling jimat slide. Sebab all answer dalam satu slide. Satu slide. Okay. Alright. So ini adalah word cloud. Okay, boleh. Satu lagi Cikgu Ron, kan ada kawan kita tanyakan tentang tulisan Jawi. So kalau kita tengok pada word cloud tu ada rakan kita yang gunakan tulisan Jawi kan. So dia tak ada masalah, dia boleh baca, tak ada masalah. Saya rasa dia terpulang pada keyboard cikgu lah kan. Keyboard laptop cikgu boleh lah. Ataupun keyboard dekat handphone tu boleh, dia akan masuk juga ya. Dia akan masuk. Okay, bagaimana nak generate class code? Class code ni dia akan bagi, sistem akan bagi kat sini. Kita akan terima je. Kita akan terima. Jadi saya cadang cikgu jangan bagi class code terlalu awal untuk murid. Mungkin seminggu sebelum tu cikgu dah bagi dah. Jangan ya. Okay. So cikgu akan bagi mungkin hari tersebut ya. Hari tersebut yang cikgu nak buat. Okay, boleh tak tunjuk cara set soalan multiple choice? Adakah kita type biasa dalam slide ataupun dia dapat auto detect? Okay, untuk multiple choice cikgu kena buat. Tapi saya tak nak tunjuk sekarang sebab multiple choice saya itulah hadiah bertuah. Kejap nanti dah habis saya akan tunjuk. Okay, dah habis saya akan tunjuk ya. Okay, kita akan terus. Okay, ni dah. Okay, ni voice meter dah. Okay, ini adalah contoh murid saya buat ya dengan slide drawing. Mereka menggunakan jari untuk tulis. Sebenarnya kita boleh zoom ya. Kita boleh zoom dan dia boleh tulis. So tak ada masalah lah. Okay, ini adalah short answer seperti tadi yang cikgu dah nampak. Okay, slide drawing boleh juga guna untuk lukis. Pilih ataupun mix and match. Mix and match. Kita boleh buat dengan slide drawing ya. Okay, ini yang tadi yang saya kata, kita boleh masukkan handphone kita ke dalam. Ada yang cikgu tanya bagaimana cikgu Ruth masukkan handphone. Sebenarnya saya gunakan LexView. Okay, aplikasi LexView. Okay, kita kena download daripada website lexview.com. Cikgu download, jangan risau, ada juga tutorial saya, video tutorial saya dekat channel saya. Jadi sila subscribe. Type lah Cikgu Ruth dekat YouTube. Cikgu akan lah channel saya. Tapi ramai yang ada berapa puluh ribu, 35,000. Tak, hampir 40 dah, 39. 40 dah. Okay. So cikgu kena pasang di dalam komputer dan juga di dalam handphone ya. Dua-dua kena pasang. Dan dua-dua ni kena detect pada network yang sama. Okay, network yang sama, internet yang sama. Dan nanti dia akan keluar lah. Dia akan keluar dalam paparan komputer dan cikgu tarik masuk ke dalam cikgu punya Google Meet dan murid akan nampak lah handphone. Sebab kita kena show sekali kan. Kok nanti murid tu kata mana. Banyak yang mana kan. Kita kena demo. Okay. Ini adalah leaderboard. Kalau kita buat multiple choice, dia akan keluar leaderboard macam ni ya. Kejap nanti kita akan buat. Ini name picker saya dah terang tadi. So name picker ni selain daripada kita boleh panggil murid untuk jawab soalan ataupun kita boleh buat kumpulan. Okay. Contohnya hijau satu kumpulan. Orange satu kumpulan. Merah satu kumpulan. Bolehlah apa-apa yang cikgu guna.
Dan selain daripada itu dia ada pool ya. Dia ada pool kat sini. Okey, dia ada poll kat sini. Kita boleh buatlah poll. Kalau cikgu nak buat poll feedback daripada student, faham ke tak faham, cikgu boleh gunakan poll. Murid jawab dalam APP juga ya. APP. Okey, so ini adalah free dengan pro yang tak sama. Kalau kita free 5 soalan. 5 soalan, tak kira soalan apa. Kalau cikgu nak buat 5 multiple choice, dia kira juga 5. Okey. Dan maksimum 25 orang sahaja. Ini untuk free. Tapi kalau pro, nampak sebulan $8. Hampir $9 lah. Kalau hampir $9 lebih kurang RM409.36 macam tu lah sebulan. Tapi hari ni cikgu akan dapat free 1 bulan pro ya. Dan unlimited question cikgu boleh generate. 200 murid cikgu boleh masuk dan cikgu boleh export lah leaderboard sebagai Excel CXV. Cikgu boleh simpan. Alright. Okay. Berita gembira sebab ClassPoint dah buat promotion, dia sedang buat kempen lah, kempen untuk capai 10K daripada 1 bulan 9 sehingga 16 bulan 9 hari Malaysia. So ramai-ramai lah cikgu-cikgu join lah ke Facebook ClassPoint. Kejap nanti saya akan bagi link. Kalau kita boleh capai 10K dalam masa ini, cikgu akan dapat potong 70% ya. Hari ini masih lagi 50%. So 50% saya showkan cikgu jangan guna dulu, holdkan dulu. Kok kita capai 10K, cikgu boleh belilah dengan 70% dengan harga RM133 berbanding dengan cikgu Yusof beli dengan harga RM400 lebih. Tak apa, kita juga buat kebaikan untuk PDPR kita kan. Itulah cikgunya. Kepuasan. Okay. Alright. Pelaburan yang sangat berbaloi sebenarnya. Ya. Okay, so kita akan cari orang yang bertuah ya. Okay, sekarang saya akan clearkan class code ni. Saya akan addkan new class code. Okay, kita akan ambilkan kumpulan pertama untuk hadiah bertuah. Okay, cikgu boleh join sekarang dengan class code yang baru 87626. 87626. Okay, cepat cikgu join. Kita akan pilih daripada leaderboard ni. Siapa yang dapat johan dekat leaderboard, cepat. itulah yang dapat hadiah 6 bulan. Dekat channel Cikgu Ruth ada 457 orang. Dekat channel USTP ada 100 lebih. So kena cepat-cepat dah. Kita ada ramai ya. Cepat-cepat dah. Dah 100 dah 140 lebih dah. Cepat-cepat. So maksudnya jumlah dia lebih daripada 400 lah. Cikgu Ruth punya channel 400, sekarang 457. USTP kita ada 176. So kita ada 600 lebih lah. 600 lebih ya. Itu tak masuk KB tu. Saya rasa kita akan pecah 3 kumpulan lah. Dapat 3 kumpulan. Dapat 3 orang. 3 orang yang hadiah yang betul. Tapi cikgu kena bekerjasama lah. Kalau cikgu dah join kumpulan 1, jangan join lagi kumpulan 2 ya. Okay. Kita bagilah peluang untuk kawan-kawan lain. Okay? Alright. So, dah max. Okay, kita akan jalan ke kumpulan 1. Okay, kita akan bagi soalan dan akan ready. Okay, ready ya. Ready, start jawab. Okay, multiple choice. Okay, cikgu kena laju. Sebab kalau cikgu nak dapat hadiah, dia kena laju. Dia kena laju ni. Okay, soalan dia berbunyi, ClassPoint mempunyai berapa batang pen? Ni senang ni rasanya. Maksimum batang 1000. 1 minit je cikgu, 1 minit jawab. 1 minit. Bukan lama-lama, 1 minit. ...23 saat. 23 saat. Okay, laju. Kumpulan 1 tak dapat join kumpulan 1. Tak apa. Kita buat kumpulan baru 1. Kumpulan baru 1 dia nak ingat kumpulan 1 yang tadi tu, tak apa. Cikgu kalau dah join kumpulan 1, jangan join kumpulan kedua
Okey. Masa dah tamat. Okey, apakah correct answer? Okey, saya boleh tekan show correct answer. Okey, show. Dan kita akan tengok betul tak C? Yes, betul. So, kelas point ni ada berapa batang pen? Ada 5 batang pen. Tadi Cikgu Ruth dah bagi tahu dah. Okey, kita tengok leaderboard. Okey, leaderboard untuk kumpulan 1. Kumpulan 1 yang menang. Okey, Cikgu Nur. Cikgu Nur nanti kena tally saya ya. Kena telegram saya. Kena telegram saya Cikgu Nur untuk dapatkan hadiah 6 bulan. 6 bulan pro. Okey, kita akan refresh lagi untuk kumpulan kedua. Okey, so saya savekan dalam slide dulu. Okey, ini kumpulan 1. Kumpulan 1. Jangan banyak Nur sudah ya. Jangan banyak Nur ni. Kalau boleh cikgu bagilah nama tepat sikit lah. Nanti kok Nur dia ingat Nur yang tu ke Nur yang ini. Okey, kita akan cari orang yang bertuah yang kedua. So saya akan clearkan kelas code. Clear? Masuk kumpulan kedua. Okey, kumpulan kedua. Okey, harap-harap jangan masuk orang yang sama orang yang dah sama dah main tu bagilah peluang. Okey, cepat kumpulan kedua. Kita akan terima lagi 200 lagi. Okey. Kita nampak dah 100 dah. Okey, yang tak dapat masuk jangan putus asa. Kita ada kumpulan ketiga juga. Kita akan buat kumpulan ketiga. Ada CJ tak? Ada CJ. Cikgu akan dapat CJ, cikgu akan dapat pro 1 bulan. 1 bulan ya, pro. Dan hadiah bertuah ni adalah 6 bulan. 6 bulan pro. Tapi cikgu kena telegramkan saya ya. Kejap nanti saya akan letakkan telegram saya semula dan tolong hubungi saya. Sebab saya nak nama penuh dengan email cikgu untuk dihubungi oleh class point. Okay. Letak nama panjang sikit. Nanti kita tahulah siapa dia. Kok nanti Sharifah orang yang sama kan? Ada 2 Sharifah jenuh nanti. Tapi saya rasa cikgu boleh screenshot ya kalau cikgu dah main kan. Okey, cepat. Okey, kita ada space lagi. Lagi 10 orang lagi. 10 orang. Okey, 10 orang. Okey, so kalau maksimum kita akan jalan ya. 1 soalan je, 1 soalan. Jadi kena hargai soalan tu. Okay, sebab soalan tu akan menentukan siapa yang bertuah. Okey dah, siap. Okey, next. Kumpulan kedua. Ready? Soalan 2. Bagaimana saya boleh mendapatkan account pro? Okey, cepat-cepat laju jawab. Harap betul ni, harap betul. Jangan laju tapi salah. Kalau laju salah tu kesianlah pula. Okay. Alright. Seminit ya. 40 saat. Okay. 35 saat. Dia kena betul dan kena laju. Tepat dan cepat. Okay. Okey. Laju 20 saat. Ada yang cikgu kata dah beli dah. Boleh ke saya beli akaun untuk tahun kedua? Cikgu nanti PM saya. Okey, cikgu PM-kan saya ya. Alright. Pilihkan satu jawapan yang betul. Bagaimana boleh dapat akaun pro? Sama ada beli dekat Shopee ke? Okey, saya akan show correct answer. Ramai yang jawab kat Shopee je. Ya ke? D tu apa? Menyertai webinar. Kejap saya kata beli dekat Shopee. Okey, show correct answer adalah yes. Menyertai webinar, beli dekat Shopee tak ada tak ada.
Okey, leaderboard kita tengok siapa yang pertama. Yes, Cikgu Fiza. Cikgu Fiza tanya, Cikgu Fiza orang yang kedua untuk dapat pro 6 bulan. Okey, Cikgu Fiza, saya insert kat sini. Kumpulan kedua, Cikgu Fiza, tolong kontak saya di Telegram @rooflink. Okey, kontak saya. Okey, kita akan buat untuk kumpulan ketiga. Last. Okey, last. Kumpulan ketiga untuk new class code ya. Okey, 70728. 70728. Kita tengok ada ke lagi kod-kod sampai 400 orang tu yang lain tak mau masuk, tak apalah. Okey, last ya, kumpulan yang last. Yang dah sertai kumpulan 1 2 tu jangan masuk lagi ya. Bagi ruang. Bagi ruang lah untuk kawan-kawan lain. Alright. Laju sebab depa ni nak menang ni 6 bulan ni. Bukan main. 6 bulan kalau beli macam Cikgu Yusof 441 ya. 443. Ui, 200 lebih ni harga ni. Mau ni. Oh, kalau beli dengan 70% pun kena 133 bahagi 2, 60 lebih ni. Memang beruntung lah cikgu ni hari ni. Sebab ramai yang join ni. Beruntung ya, beruntung sangat-sangat. Alright. Lagi. Pat, kita dah hampir ni. Kita dah hampir max. One more. Okay, masa dah sampai. Alright. So kita akan start ya. Okay, soalan 3. Laju jawab. Untuk akaun basic class point, ia mengandungi fungsi berikut kecuali. Tengok elok-elok ya. Tengok elok-elok soalan tu, kecuali. Baca elok-elok ya. Walaupun kena cepat tapi kena baca jugalah. So bagi cikgu yang buat soalan ABC, mesti kena ada sediakan soalan macam saya. Okay, tadi ada yang cikgu yang tanya kan. Kena sediakan ABC macam saya supaya murid boleh nampak ABC tu, murid bolehlah pilih. Murid boleh lakukan pilihan ya. Okey. 23 saat. 20 saat. Cikgu Yusof dah nak main. Tak apa lagi. Bagi peluang. Okey. Saya nak booking macam Cikgu Chua Yiming untuk second year. Untuk second year. Okey, kita nampak ramai yang pilih B. Jawapan B ialah apa? Maksimum 20 orang. Okey, betul ke tak betul? Okey, kecuali. Yes. Sebab bukan 20 orang tapi 25 orang. Okey. So itu adalah jawapan salah. Okey, leaderboard. Tanya pada cikgu. Saya rasa cikgu sama ni. Fiza. Tadi Fiza. Tadi Fiza ya. Okey, tak apalah. Kita bagi cikgu Frida. Okey, cikgu Frida. Okey, cikgu Frida, kumpulan 3. Cikgu Frida, tolong hubungi saya. Okey, so tanya pada 3 orang peserta ini yang telah menang untuk hari ini. Okey, untuk jadikan Johan untuk terimakan class point 6 bulan. Okey, tadi saya dah janji untuk bagi drawing tablet saya. Okey, ini adalah 2 jenis drawing tablet yang saya guna. Satu adalah Wordpad paper. Kalau cikgu nampak kat sini, ini adalah Wordpad paper ya. Dia macam kertas. Okey, kita boleh tulis kat sini, kita nampak apa yang kita tulis dan dia akan keluar dekat skrin. Dan satu lagi adalah ID 1330 yang saya tengah pakai yang sekarang. Okey, cikgu nampak, saya boleh nampak skrin dan saya boleh conteng. Okey, ini adalah produk daripada ViewSonic. Dan kalau cikgu berminat, cikgu hubungi saya, Telegram saya. Tapi saya syorkan cikgu, ini adalah satu ID 1330 yang tadi saya sebut. Saya syorkan cikgu hadiri banking untuk hari Isnin sebab dekat hari Isnin saya akan buat banking untuk My Viewboard. Di situ cikgu akan dapat voucher ya. Cikgu akan dapat voucher untuk beli. Hari Isnin jam pukul 9 pagi.
9 pagi, bukan PM. 9 AM, okay. Stay di channel saya ya, pukul 9 pagi. Hari Isnin kita ada promosi untuk voucher untuk membelikan drawing tablet ni. So cikgu jangan beli dulu ya. Nanti hari Isnin kalau cikgu berhasrat bolehlah hadiri. Dan ini yang tadi yang saya kata stylus untuk murid, sebenarnya dekat Shopee murah sahaja. Saya rasa 50 sen sampai RM1. So cikgu boleh hadiah lah untuk murid tu yang datang ke kelas cikgu kan. Mesti nanti selepas tu attendance mesti bagus. Alright, so itu saja. So untuk cikgu yang join hari ini, tolong scan QR untuk dapat sebulan pro. Okey, saya minta host untuk masukkan link dekat ruang chatting. Okey, link untuk Facebook, link untuk joinkan Telegram dan link untuk CJ. Dan juga ada link untuk XPLG. Cikgu ada 4 link ya, jangan salah. Link untuk SPLG kena isi, link untuk CJ kena isi dan 2 lagi link untuk join. Dan yang ini cikgu kena scan untuk dapat sebulan pro dan 50% off untuk annual plan. Okay, dan kod ini akan expired ya, dia akan expired. Dia akan expired. So kalau boleh cikgu scankan sekarang supaya cikgu boleh screenshot yang dia punya kod, promo code. Dia ada promo code di dalam. Okay, saya rasa itu saja untuk perkongsian saya pada petang ni dan saya serah balik untuk moderator kita pada petang ni. Thank you Cikgu Yusof untuk company. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ruth. So perkongsian yang menarik ya. So dapat pencerahan lagi, dapat tambah lagi ilmu kan walaupun berkali-kali kita masuk kelas. So terima kasih kepada rakan-rakan guru yang berada di Facebook, dia ada di channel USTP PPD Hulu Perak dan di channel Cikgu Ruth sendiri. So yang baru masuk ke channel USTP dan Cikgu Ruth, channel YouTube Cikgu Ruth, jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, so saya serahkan kembali kepada Puan Anis. Silakan Puan Anis. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Yusof dan Cikgu Rus. Saya rasa ini kali pertama sangat interaktif, sangat berlumba-lumba nak dapatkan yang tawaran yang menarik itu. Saya rasa macam dekat dalam Shopee online pula, Shopee Live pula. Tawaran-tawaran istimewa tu kan. Jualan murah. Ya, jualan murah, betul-betul. Lepas ni kita boleh panggil lagi Cikgu Yusof dan Cikgu Rus lah ya. Untuk bersama-sama dengan dalam USCP PPD Hulu Perak ni, bersama-sama untuk berkongsi lebih banyak lagi yang perkara-perkara yang baru. Cikgu Rus sendiri dah memang ada, memang ramai subscriber. Saya dah letakkan di ruang description kat bawah. Kalau cikgu refresh balik dekat atas tu ada hashtag. Saya letakkan hashtag USCP PPD Hulu Perak, hashtag Class Point dan hashtag Cikgu Rus. Bolehlah klik pada Cikgu Rus punya hashtag tu dan boleh terus subscribe kepada channel Cikgu Rus. Okey. Jadi tak apa, boleh je. Mungkin lepas ni akan dapat lagi tawaran-tawaran menarik lepas ni kan. Mana kita tahu kan macam mana kan. Okey. Baik, link SPL KPM tu adalah link kehadiran yang kami yang USTP letakkan. Saya dah letakkan pin dekat atas. Itu ialah link SPL KPM. Yang link tadi, yang 4 link tadi, link sijil, link Facebook dengan link link Telegram, 3 link tu ialah daripada Cikgu Rus sendirilah. Ya betul Cikgu Rus kan? Ya betul. Ya betul. Jadi yang kalau nak PM Cikgu Rus, alias Ruth Link, R huruf besar, L huruf besar. Ruth Link. Bolehlah terus Telegram ataupun PM terus pada Cikgu Ruth kalau ada apa pertanyaan ke ataupun apa-apa perkongsian yang mungkin nak minta Cikgu Ruth. Macam tadi kan PPD kucing. Mungkin PPD kucing nak buat ke kan? Manalah tahu. Bolehlah tu. Okey, Cikgu Chong tanya, ada maximum activation ke? Kalau cikgu sebelum ni dah dapat untuk pro, trial, pro. So cikgu hanya sekali sahaja ya, sekali sahaja. Tapi cikgu boleh cuba untuk 70% nanti untuk annual. Okay.
Okey. Ada yang tanya link kehadiran. Baik, saya hantar sekali lagi ya. Takut tak perasan. Link kehadiran ni saya letakkan lagi sekali. Tiga-tiga boleh masuk. Daripada USTP boleh, Cikgu Ruth sendiri pun boleh klik saja. Rasanya dekat Facebook pun boleh. Jadi itu ialah link kehadiran untuk hari ni yang akan dapat CJ daripada PPD Hulu Perak dan juga link SPL KPM. Yang tiga tadi tu daripada Cikgu Ruth. Mungkinlah boleh dapat 2 CJ lah Cikgu hari ni. Satu CJ daripada PPD Hulu Perak. Ya, satu lagi CJ daripada Class Point terus. Lagi markah banyak kat situ kan. Tapi tak apa. SPL KPM saya akan masukkan. Cikgu jangan risau. Hari ni saya akan tutup pada pukul 5. Sekarang Pak Suku, saya akan tutup pada pukul 6 petang. Pukul 6 baru saya tutup untuk link kehadiran pada hari ini. Jadi cikgu boleh masukkan, tak ada masalah. Malam ni juga insya-Allah saya akan letakkan dalam SPL KPM. Terus dapat malam ni. Insya-Allah. Ya, okey. Boleh bagi link SPL KPM. Ada tu cikgu saya letak kat situ. Cikgu scroll atas sikit je. Tak jauh mana pun saya dah letakkan sikit. Okey, ada tanya ya cikgu? Cikgu saya nampak ada satu soalan tanya, dia kata kena activate sekarangnya. Sebenarnya kod ni boleh tahan 7 hari ya, 7 hari. Okay. So cikgu nak activate kat esok pun boleh. Tapi cikgu pastikan cikgu screenshot dululah, screenshot dia punya promo code tu. Dan boleh dalam masa 7 hari ya, 7 hari. Okey, tahniah Cikgu Aminah, rajin menimba ilmu ya. Jangan teruskan menimba ilmu ya. Cikgu, link kehadiran tu ialah link SPL KPM. Saya tak letaklah tu link SPL KPM, link ECJ, link kehadiran itu sama je cikgu. Satu saja cikgu. Satu dan cikgu terus dapat CJ daripada PPD Hulu Perak dapat terus CJ. Tapi kelas point cikgu ambil masa ke Cikgu Ruth? Ya. Dia akan ambil masa. Okey, dalam kelas 1 mungkin dalam 2-3 hari macam tu. Tapi kalau cikgu isi dalam SPL KPM, CJ untuk kehadiran ni untuk USTP PPD Hulu Perak ni terus direct dapat CJ. Dan juga SPL malam ni lah saya akan beritahu kata saya akan dapat. Saya tak dapat scroll. Okey, tak apa cikgu, tak ada masalah. Saya teruskan lagi, hantar lagi link kehadiran. Kalau memang tak boleh, kalau promo code ni ada yang cikgu tak scan, dia tak keluar, cikgu tolong PM saya. PM. Okey. Okey, dan juga cikgu kalau lah kata link kehadiran tak dapat jari juga, tak boleh nak scroll, cikgu tengok dekat ruang description di dalam USTP PPD Hulu Perak. Saya ada letakkan kat situ, dalam link kehadiran kat situ saya letakkan link kehadiran dalam di ruang description di bawah dalam USTP PPD Hulu Perak dalam video ni lah. Supaya nanti cikgu boleh isi lagi kehadiran sampailah pukul 6 petang ini. InsyaAllah saya akan tutup. Kadang-kadang cikgu saya terlupa, pukul 8 pun tutup. Pernah juga macam tu kan kadang-kadang. Okey. Baik, dapat terus CJ kelas point. Dia dapat, CJ kelas point pun dapat cikgu? Ya, kadang-kadang dia sistem dia akan hantar. So kadang-kadang dia ada limitation, dia dah hantar 100. So untuk 100 yang batch yang kedua dia akan lambat sikit. Macam tu. Okey. Dia macam tu. Kalau saya punya di USTP kita ada 1,500 sekali hantar. Sebab saya guna dokumen studio pula. Dokumen apa cikgu? Dokumen studio lah kan? Saya dah confuse. Tak studio kan dokumen studio? Betul, dokumen studio. Dokumen studio tu 1,500 sekali hantar. Jadi boleh dapat terus. Okey. Kata-kata sebelum kita tamatkan Cikgu Yusof? Tak ada. Cuba dulu baru tahu bestnya Class Point. Ya, betul. Nak promote ke program 16 hari bulan? 16 hari bulan program apa saya lupa. Quiz. Lupa. Kepada rakan-rakan guru nanti panjang-panjangkan kepada anak-anak pelajar yang terutamanya sekolah menengah, kita akan menyediakan pertandingan kuis sepenuh hari Malaysia pada 16 September jam 11 pagi yang menyediakan hadiah wang tunai kepada para pelajar secara percuma sahaja. So hari ini kita dah release hadiah kepada para pemenang hari sempena kuis kemerdekaan sempena bulan kebesar pada 31 Ogos yang kita lancarkan hari itu, dan tahniah kepada para pemenang yang telah kita putuskan wang tunai akan disalurkan hari ini juga oleh Urustia kepada 23 orang pemenang So nak tahu lebih, so kita masuk pula nanti pada 16 September nanti jam 11 pagi, tunggukan di channel USTP PPD Hulu Perak, insyaAllah. Terima kasih.
Baik. Terima kasih Cikgu Ruth. Okey, terima kasih sekali lagi kepada PBD Hulu Perak dan terima kasih kepada SMK Sultan Azlan Shah Lenggong yang jemput saya ke atas untuk sharing dan tanya untuk cikgu yang telah menang tadi. Dan sekiranya cikgu ada bahasan untuk belikan drawing tablet, kita akan jumpa pada hari Isnin jam 9 pagi. Okey, di channel saya. Booking. Jangan lupa ya. Anjuran daripada PBD Kuala Selangor. Okey. Okey, terbaik. Jangan lupa subscribe channel USCPBD Hulu Perak dan juga channel Cikgu Kelas Cikgu Ruth dan juga jangan lupa channel Cikgu Yusof daripada Easy Sejarah. Easy Sejarah boleh juga ada 3 channel ni. Hebat semua ni. Cikgu Ruth dengan Cikgu Yusof terasa saya terkedel di sini. Orang biasa saja di sini. Baik. Okey, terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Link kehadiran kalau cikgu tak dapat cari ada di ruang description di bawah, saya letakkan situ. Isi, dapat SPKPM, dapat sijil ECJ secara direct dan juga kalau sijil class point daripada class point tersebut cikgu ada 2 sijil dan 1 SPKPM dan juga cikgu tengoklah kat depan cikgu tu ada QR code 1 bulan pro plus 50% off annual plan. Okey, teruskan bersama-sama dengan kami. Ada lagi banyak perkongsian daripada USCP PBD Hulu Perak. Cikgu terus dia join. Dalam ruang description juga saya letakkan Telegram untuk info PPD Hulu Perak, USCP PPD Hulu Perak. Baik, itu saja saya rasa daripada saya dan Cikgu Yusof dan Cikgu Ruth. Itu saja kan kita pada hari ini? Yes. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ruth, Cikgu Yusof dan semua peserta pada petang ini yang sangat berinteraktif, yang sangat happy lah, sangat enjoy pada petang ini. Baik, itu saja daripada saya. Stay safe, jangan lupa like, subscribe channel saya dan channel Cikgu Ruth dan juga channel Cikgu Yusof. Itu saja daripada saya. Jaga diri baik-baik, stay safe. Jumpa lagi pada perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye.